Susulan runtuhan bangunan dalam pembinaan di sebuah resort dekat Pulau Perhentian Terengganu, usaha mengesan seorang lagi mangsa dipergiat. Insiden kira-kira 6 pagi tadi melibatkan 7 mangsa. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Mohamad, 4 mangsa berjaya diselamatkan. 2 daripada 3 mangsa yang terperangkap dalam insiden berjaya dikeluarkan tengah hari tadi. Ketika ini, usaha mencari seorang lagi mangsa giat dijalankan melibatkan kekuatan 71 pegawai dan anggota pelbagai agensi. Kita percaya hanya satu orang lagi yang dikenali dengan nama panjang ataupun nama sebenar Suparno. Dia percaya nama Suparno masih lagi berada di dalam runtuhan tersebut. Yang selamatkan semua sekali 6 lah. Yang tadi 2 orang tu bernama adalah Ramli ataupun nama Ramli 1 orang dan Jamil atau dikenali Bahlul berumur 48 dan 33 tahun berbangsa Indonesia. Sekarang mereka telah dibawa ke pusat kesihatan di Kapur Raja. Seorang lagi mangsa yang rasanya diperangkap berada di tengah-tengah di floor pertama. Okey. So dari segi teknikal kita sekarang ni kita akan buat lebih kepada tunneling lah sebab dia mendorong ke dalam. So teknik tunneling dan juga pada masa sama kita akan buat debris clearance. Seorang kanak-kanak berusia setahun 5 bulan meninggal dunia dipercayai didera rakan ibunya di Besut, Terengganu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Mohamad mengesahkan ibu kanak-kanak berkenaan telah ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Pihak berkuasa kini giat mengesan suspek yang masih bebas. Kanak-kanak tersebut telah disahkan meninggal dunia di Klinik Kesihatan Kampung Raja Besut. Hasil bedah siasat awal di Hospital Sultanah Nur Zahirah mendapati terdapat kebocoran pada usus kecil mangsa yang dipercayai menyebabkan kematiannya. Bagaimanapun, punca kebocoran itu masih belum dikenal pasti sama ada disebabkan trauma atau jangkitan kuman dan sampel telah dihantar ke Makmal bagi tujuan pengesahan. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu pula, seorang pemilik syarikat didenda RM14,000 selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan kemuka dokumen palsu bagi menuntut insentif program penjana kerjaya berjumlah RM85,500 2 tahun lalu. Tertuduh Burhanuddin Helmi Cik Awang, 29 tahun, turut berdepan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Tertuduh didakwa memasukkan borang pengesahan pekerja program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM40,600 dan RM44,900. Dokumen itu mengandungi butiran matan palsu senarai nama pekerja syarikat komputer miliknya sedangkan kesemua penama bukan kaki tangannya. Hakim jatuhkan hukuman denda RM6,000 dan 2 bulan penjara jika gagal bayar bagi tuduhan pertama dan RM8,000 dan 3 bulan penjara jika gagal bayar bagi tuduhan kedua. 77 projek perumahan dikategorikan sebagai projek sakit dikenal pasti di Pahang. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan turut dikesan 9 projek perumahan terbengkalai. 51 projek perumahan sakit di negeri itu berjaya diselesaikan pasukan petugas khas, perumahan swasta sakit dan terbengkalai TFST. Sebab itu, komitmen daripada pihak KPKT melalui Task Force, kami punya mesej kepada pihak pemaju jelas. Pemaju kena siapkan rumah. Kamu yang sebenarnya membuat projek tersebut, daripada merancang, menjual dan sebagainya, rumah tu kamu kena siapkan. Tetapi dalam keadaan sekarang, bila rumah itu dah melewati daripada tarikh yang sepatutnya, ramai pihak terkesan, termasuklah yang paling kritikal ataupun yang kita bagi tumpuan adalah kepada pihak pembeli. Beliau melawat mengadakan lawatan kerja 2 projek perumahan sakit, 1 ikon dan Prima di Marina di Kuantan. Projek berkenaan dijangka siap sebelum hujung tahun ini. Berhubung cadangan pengubahsuaian kawasan sensitif alam sekitar KSAS melibatkan kawasan hutan seluas 514,898 hektar di Kelantan. 15 wakil penduduk, orang asli di Gua Musang bersama 5 NGO serah memorandum bantahan kepada kerajaan negeri.
Pengerusi Jaringan Kampung Orang Asli Kelantan JKOAK Mustafa Alung berkata bantahan disuarakan sebagai rayuan kepada kerajaan negeri supaya tidak meneruskan hasrat tersebut. Bagi kami yang tinggal di pendalaman masa sekarang ini, kita dapat lihat yang penebangan hutan tu memberi kesan dari segi ancaman hidupan liar ke atas kehidupan masyarakat kami. Kita dapat lihat, kita dapat jangkakan juga yang kehilangan hutan ini nanti akan menyebabkan kacau ganggu hidupan liar ke atas manusia itu semakin meruncing. Jadi kita tak nak, oleh kerana untuk mencari pendapatan ataupun keuntungan, kerajaan negeri menggadaikan keselamatan rakyatnya sendiri. Kami agak tak masuk akal lah. Sebabnya kawasan hutan simpan di negeri Kelantan ni masih besar lagi. Lebih kurang 600,000 hektar lebih. Yang dia nak mansuhkan kawasan sisir alam sekitar dalam hutan simpan tu lebih kurang 500,000 lebih. Kita boleh anggapkan lebih kurang 81%. Dan apabila pemansuhan ini berlaku, kawasan-kawasan hutan simpan di Kelantan ni dia akan terdedah kepada aktiviti kemusnahan yang berskala besar. Saya akan bawa isu ini kepada Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli YB Nick Nazmi. Saya telah menghubungi pada beliau supaya isu ini dipandang serius dan kerajaan pusat membantah penuh-penuhnya usaha kerajaan negeri untuk meneruskan usaha pengubahan struktur rancangan kerajaan negeri. Tarikh akhir bantahan berhubung cadangan itu ditetapkan pada Sabtu ini. Bola sepak Piala AFC jaringan di penghujung aksi oleh Sony Nordin memastikan pasukan Terengganu FC TFC bangkit melakar kemenangan 3-2 ke atas Stallion Laguna FC dalam aksi kumpulan G. Pada aksi di Stadium Binaan Filipina itu, pasukan tuan rumah terlebih dahulu mengejutkan TFC apabila membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Junior Ngong Sam. 11 minit berselang, kubu pasukan anak buah Tomislav Steinbruckner sekali lagi dibolosi The Stallions hasil rembatan kencang luar kotak penalti Griffin McDaniel. TFC pula akhirnya berjaya merapatkan jurang selepas Kapten Stallion Laguna Matthew Niras tertanduk masuk bola ke gawang sendiri minit ke-33. Di babak kedua, gerakan lincah Nordin meleretkan bola ke Ivan Mahmud menghasilkan gol penyamaan buat TFC untuk mengikat kedudukan 2-2. Rembatan lencong Nordin pada saat-saat akhir membolehkan skuad penyu mencuri 3 mata penting di tempat lawan. TFC kini menghuni kedudukan kedua kumpulan G dengan 8 mata, ketinggalan 1 mata di belakang pendahulu Central Coast Mariners FC dari Australia. Keperkembangan Liga Super, Seri Pahang FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri selepas tunduk 2-3 kepada PDRM FC di Stadium Darul Makmur. Selaku tuan rumah, skuad Tok Gajah terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi rembatan deras Kepa Sean Sherman. PDRM kemudian bangkit menyamakan kedudukan melalui Bruno Junichi Suzuki yang menyempurnakan sepakan penalti minit ke-35. Minit ke-42, Zulfahmi Abdul Hadi menghadiahkan gol kedua untuk sang Saka Biru. Selang 4 minit, Bruno meledak gol ketiga PDRM sebaik menerima hantaran Hadi Fayed Abdul Razak. Tuan rumah tampil mengurangkan defisit gol menerusi sepakan penalti disempurnakan Stefano Brundo. Keputusan 2-3 kekal hingga whistle penamat.